Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, sembang-sembang saja. Orang kata apa, kita kongsi-kongsikan buah fikir yang baik. Ini bukan nak kongsi buah fikir untuk jadi keburukan, tak, kebaikan. Okey, insya-Allah. Hari ini ramai, termasuk saya cakap termasuk diri saya. Hari ini kita ramai mengharap kepada makhluk. Ramai sangat. Kita mengharap kepada makhluk ni berlebih-lebihan. Bos kita, majikan kita, ketua kita bagi kebaikan, kerja dengan bos kita dah 10 tahun. Kerja dengan bos kita dah 20 tahun. Bos kita bagi macam-macam. Bos kita bagi bisnes. Bos kita bagi bonus. Bos kita kadang-kadang bagi kereta, bagi hadiah. Bos kita baik. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kita mengharap kepada bos kita sampai kita terlupa kepada siapa yang memberikan segala nikmat tadi. Kita jaga bos kita baik-baik, takut syuruh miss. Walaupun bos kita dalam keadaan yang salah. Walaupun bos kita dalam pembohongan. Ini banyak berlaku. Jadi insya-Allah lah sama-sama kita tukar diri kita. Saya, kita semua tukar. Jangan bergantung kepada makhluk. Jangan berharap kepada makhluk. Bila kita bergantung kepada makhluk, kita mengharap kepada makhluk, kita dah lupa Allah. Dulu sebelum kita kerja dengan bos kita, kita boleh jaga solat baik. Bagus, solat kita boleh jaga. Tapi bila kerja dengan bos kita, solat kita makin lama makin tak baik. Dan kadang-kadang kita tinggal solat sesuka hati kita. Sebab bos kita dah. Tapi sebab sayangkan bos. Yang kecil tak ada dia? Kecil ada. Yang kecil. Kadang-kadang bos kita tahu banyak pembohongan, tapi sebab kita kata bos kita baik, bos kita. Kalau tak jaga bos nanti, hati ni terpaksa berbohong. Sebab nak jaga ni, nak jaga makhluk, bukan nak jaga Allah. Ni banyak berlaku dalam kehidupan kita terang-terang hari ni. Kita kena ubah ni. Kita nak ubah yang di atas, kita kena ubah. Kita yang salah. Kita yang salah. Kita sayang bos kita, bukan kita ikut dia untuk terus kemusnahan, untuk menderita lagi. Nampak macam seronok, tetapi itulah penderitaan. Agama dah bagi tahu manusia ni dia akan diuji. Ujian yang paling besar apabila diberikan kesenangan. Itulah ujian yang paling besar. Bila manusia diuji dengan kesenangan, dia lupa siapa dia. Dia lupa siapa yang memberi kesenangan. Kita salah ni. Kita duk follow, duk ikut. Sebab apa? Mengharap pada makhluk ni. Mengharap pada makhluk, Masya Allah. Ubahlah. Kita sayang pada bos kita. Kita sayang pada ketua kita. Kita tegur. Jangan kita tutup mulut. Kita juga berbohong. Sanggup mengiyakan pembohongan itu sampai ia menjadi betul. Bagi. Nanti berapa hari bulan nanti kau ikut aku Ikut. Dan kita pula bawa lagi. Jom. Ikut abang. Abang ada nak jumpa, nak ikut bos abang ni. Ada projek baik ya. Nanti dapatlah bagian. Bawa lagi. Inilah permulaan yang diorang hari ni dalam keadaan yang kita kena bantu diorang. Bukan diorang bantu, kita kena bantu diorang dengan bawa diorang balik kepada Allah. Terus saya cakap. Kita ni tarik diri kita. Yang mana ni? Yang kita sayang ni, bukan kita benci, sayang. Diorang diberikan kelebihan. Ilmu yang Allah bagi tu diorang kena ingat. Ilmu tu siapa bagi? Allah. Kita sayang ni, Allah pilih diorang. Bagi kelebihan, kita sayang. Tapi bagaimana kelebihan yang Allah bagi ni untuk digunakan untuk bantu Allah balik, bantu agama, sukakan Allah. Kita sangat banyak bergantung kepada makhluk. Makhluk lah yang boleh bagi kejayaan hari ni. Makhluk lah boleh bagi hidup.
Tak ada bos macam mana nak hidup bos? Kan? Bos tak ada, saya susah nak hidup lah bos. Sokong sampai kita sendiri jadi pembohong. Dan sampai kita ni cakap macam-macam, lebih bodoh daripada dia tak nak cakap, dia suruh kita cakap. Habis kita ni nak jaga dia, tapi salah jaga. Salah kita jaga dia sebab apa? Kita jaga dia sebab apa? Sebab kepentingan. Tak ada ikhlas. Kita biar dia musnahkan diri dia. Dia hanyut. Ini manusia lupa, lalai bila dah kaya. Dengan kekayaan tadi kita rasa kita boleh bahagia. Dengan kekayaan tadi boleh hidup. Mengharap pada makhluk. Lupa. Dalam suasana macam ni, macam mana ni? Nak buat tak pilihan raya ni? Saya rasa boleh buat, tak ada masalah. Kita boleh bentak ni, jentera-jentera kita akan susun cantik. Buat pilihan raya. Nak jaga ni, makhluk dengan makhluk nak jaga. Bukan makhluk dengan makhluk nak jaga kerana Allah. Makhluk dengan makhluk nak jaga kepentingan kuasa makhluk tu sendiri. Makhluk tu ingat dia ada kuasa. Makhluk langsung tak ada kuasa. Makhluk tak ada upaya. Yang berkuasa Allah SWT. Diorang ni tak salah, tapi kita ni tak tegur. Takut nak tegur. Follow. Takut nak tegur. Biarkan kesalahan tu, pembohongan tu makin lama makin besar. Makin bijak, makin pandai. Allah bagi je. Kau nak kaya, Allah bagi. Kau nak bagi. Tapi di sisi Allah bagi dia tak ada apa-apa. Tapi kalau kaya, nak kaya kerana Allah. Tahu yang kaya tu datang daripada Allah. Itu Allah suka. Ni alah buat pilihan raya sampai hari ni kusut lagi. Nampak? Ini makhluk dengan makhluk hari ni. Takut. Tak percaya dengan janji-janji Allah. Percaya dengan makhluk lagi. Saya baca komen-komen kadang-kadang, ya Allah, mengharap betul lah dia ni dengan makhluk. Macam mana doa je lah, tolonglah ya Allah. Bagilah dia ni fikir. Mengharaplah pada Allah. Allah yang bagi apa? Allah yang bagi kehidupan. Allah yang bagi nikmat. Allah yang bagi rezeki. Allah bagi dunia ni. Tak ada orang lain nak bagi. Kalau saya memang daripada muda lagi saya tak minat benda-benda ni. Memang tak minat. Daripada zaman saya duduk dalam dunia hiburan lagi saya tak minat ni. Nak bodek-bodek. Kalau tak betul saya cakap. Memang nak cakap benda betul ni memang perit. Nak cakap benda yang betul memang sakit. Tapi kena cakap. Sebab apa? Kita nak selamatkan dia. Dia selamat, kita pun selamat. Kita nak selamatkan semua. Bukan ikut dia. Bos kita bohong, kita tahu dah. Tapi sebab nak jaga ni. 10 tahun, 20 tahun dah kerja dengan bos. Bos bagi hadiah, bos bagi bonus. Tak ada bos, habislah bos. Bergantung dengan makhluk berlebih-lebihan. Tukarlah ini, salah kita lah. Kita semua ni, rakyat Malaysia salah banyak. Bergantung sangat dengan makhluk. Sampai ke hari ni nak selesaikan masalah pun bergantung dengan makhluk. Lebih daripada makhluk. Mengharap pada makhluk ni lebih daripada mengharap kepada Allah SWT. Ikhtiar kepada makhluk lebih daripada ikhtiar kepada Allah SWT. Sebab apa? Kita dah terbiasa. Dah jadi benda ni, dah jadi macam semua orang macam tu dah. Ke bawah-bawah ni pun susah, miskin, tak ada apa, tak harap makhluk. Tak ada nak usuk. Minta pada Allah. Apa-apa minta pada makhluk. Apa-apa minta pada makhluk. Apa-apa minta pada makhluk. Makhluk yang bagi. Ingat semua. Lupa siapa yang memberi. Lupa siapa yang bagi semua ni.
lupa tempat. Usaha dah betul dah, tapi usaha salah tempat. Dah biasa duk usaha pada makhluk je. Usaha minta pada makhluk, usaha minta pada makhluk, usaha minta pada makhluk. Cakap benda yang benar, cakap benda yang betul pun tak boleh terima. Yang bohong boleh terima. Sebab apa? Hidup dalam pembohongan selalu. Pembohongan ni dah jadi satu benda dah biasa dah. Nak berbohong ni tak ada masalah. Tapi nak bercakap benar tu susah. Allah tak bagi kudrat, tak bagi kemampuan pada kita untuk nak cakap benda yang benar, walaupun kita tahu benda tu bohong. Saya kalau bos saya lah, wallahi saya cakap, kalau bos saya bohong, saya takkan ikut lah. Sebab apa? Saya sayang dia. Saya nak selamatkan dia daripada kemusnahan. Aku tak nak, aku sayang kau. Aku dah kerja kau lama, kau dah bagi macam-macam dengan aku. Kau banyak lagi membohong, aku terpaksa undur diri. Kalau kata aku boleh nasihat kau, aku nasihat kau. Aku tak mampu, aku undur diri. Biar orang lari daripada dia. Bukan lari tu sebab benci dia. Lari daripada dia sebab nak selamatkan dia. Bukan kita ni nak selamatkan dia, lagi kita sokong. Lagi kita mengiyakan pembohongan. Lagi kita mengiyakan pendustaan. Sampai diorang rasa Diorang berkuasa. Diorang ada kemampuan. Diorang layak untuk nak selesaikan masalah. Lupa dah. Lupa tempat bergantung yang sebenarnya. Ini dah jadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Tak macam negara-negara lain. Baik sangat kita ni. Kita ni terlalu baik. Bila orang tolong kita, bila orang bantu kita, orang tutup pembohongan dengan cara bantu-bantu ni, tingkatkan kita punya rasa pengharapan kepada makhluk ni. Percaya macam-macam. Daripada berapa puluh tahun dah, masalah ni tak pernah selesai. Puluhan tahun sampai ke hari ni, bila diuji lagi dengan ini, kita masih lagi yakin dengan makhluk. Berpuluh-puluh tahun dah kita yakin dengan makhluk je. Makhluk yang boleh bagi ni datang, yes. Janji makhluk ni kita yakin, percaya. Kalau tuan-tuan pilih saya, insyaAllah tempat tuan-tuan ni kita akan bina, kita akan bangunkan balik. Banda yang terbengkalai dulu, kita akan jadikan balik. Kita akan tingkatkan usaha untuk tingkatkan ekonomi setempat. Bila tak jadi, aduh, bohong. Kita terima benda ni dah lama dah. Kalau semua hari ni letak apa saja, tak kisahlah kedudukan dia. Kalau dia kata aku buat ni, Allah yang punya. Allah yang punya benda ni. Kalau dia fikir Allah yang punya, takkan jadilah. Dah okey dah tu hari. Kalau dia fikir dia tu tak ada apa, tak ada upaya, dia tak akan buat pilihan raya, babe. Tak akan tanya dia mampu buat. Allah tak akan bagi fikir tu. Allah tak akan lemahkan diri dia. Bila Allah lemahkan diri dia tu, dia rasa dia fikir baik, dia rasa dia fikir boleh buat. Tapi fikir dia tu sebenarnya fikir yang lemah Allah bagi. Ni kita bergantung pada makhluk. Sikit-sikit makhluk. Sikit-sikit minta makhluk. Susah minta makhluk. Itu minta makhluk. Saya salut, saya tabik, dan saya memang sangat-sangat cemburu. Bukan cemburu kerana Allah bagi nikmat pada seorang insan yang dia mampu buat macam-macam. Allah hantar dia ke sana ke sini, Allah bagi dia macam-macam. Allah hantar pula macam-macam bantuan untuk tolakkan dia, untuk tunjukkan kepada kita ni sebenarnya. Tengok hari ni insan yang dipuji-puji, Al-Fadil Ustaz Abid Liu, semua sebut nama dia. Allah gerakkan, jadi dia makin lama ke mana saja Sabah, sana, untuk jadikan contoh pada kita. Berapa ramai yang hari ini boleh jadikan dia contoh? Yang boleh buat takkan dia seorang je. Ramai sebenarnya. Mungkin puluhan orang, ratusan orang yang boleh buat benda tu dalam keadaan serentak hari ini.
Nampak? Kita puji. Kita ush. Tapi berapa orang boleh ikut? Pengalaman saya pergi ke Sabah. Alhamdulillah Allah pilih dapat buat kerja dakwah di Sabah. Dan saya dapat satu perkongsian di Sabah daripada Al-Fadil Ustaz Zulfikar. Bercerita. Dia pergi pendalaman Sabah buat kerja dakwah. Sampai satu kawasan, ada satu rumah orang Sabah ni, kalau pendalaman rumah dia tinggi. Bawah dia banyak tiang-tiang. Dia pergi tengok satu rumah, ada pagar dekat tiang tu, bawah rumah. Dalam pagar tu ada 2 ekor babi. Ustaz Zulfikar tanya pada orang kampung tu, rumah ni Islam ke? Ya, Islam. Masya Allah. Dia terus pergi ke rumah tu, bagi salam. Assalamualaikum. Tuan rumah turun. Waalaikumsalam. Orang Islam kan, pandailah jawab salam. Ustaz Zulfikar tanya, kamu punya babi? Ya, saya punya. Allah Akbar, Masya Allah. Kita orang Islam tak boleh bela babi. Oh, saya tak tahu Ustaz. Sebab orang tu baru masuk Islam. Islam baru masuk dalam hati dia, dalam diri dia. Dia tak tahu. Okey, tak tahu tak apa. Tapi jangan bela babi Kita orang Islam diharamkan bela babi. Okey, baik. Tak apa. Ustaz pun balik. Dah berapa bulan sebab Sabah ni masa sekarang ni Alhamdulillah. Dia kata dulu memang susah usaha dakwah kat sana. Agama baru nak. Usaha dakwah di Sabah tak macam di Semenanjung. Ustaz-ustaz tak ramai. Jadi dia kena pergi lagi. Beberapa bulan lepas tu dia pergi balik kampung tu. Kebetulan lalu balik rumah tu. Alhamdulillah tengok pagar dah tak ada. Babi pun dah tak ada. Sonok. Alhamdulillah. Dia pun pergi jumpa sekali lagi. Bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Ingat saya. Ingat. Tu datang pasal babi. Alhamdulillah tak bela babi. Kita ingat. Kita orang Islam jangan bela babi. Dia pun angguk. Lepas kat mana babi ni? Saya tak lepaskan. Saya makan. Makan. Allahu Akbar. Aduh. Nak cakap macam mana lagi? Tuan, kita orang Islam tak boleh makan babi. Tuan tahu tak? Kita orang Islam diharamkan makan babi. Allah, saya tak tahu Ustaz. Saya ingat tak boleh bela je. Ustaz tak cakap pun hari tu. Tak boleh bela, tak boleh makan. Kalau Ustaz cakap tak boleh bela, tak boleh makan, saya tak makan lah. Aduh. Ini kefahaman. Usaha dakwah kat sana tu memang kena buat selalu. Dan kita tengok benda tu, takkan kita tengok je. Kita sendiri kena bangkit usaha. Kita tengok bos kita dah terpesong, takkan kita nak tengok je. Kita tengok bos kita dah banyak sangat buat pembohongan, takkan kita nak tengok je. Kalau dah banyak pembohongan, macam mana agama nak hidup dekat mana-mana ni, ujung-ujung ni. Okey lah benda ni. Salah kita. Salah saya, salah semua. Hari ni kita bagi peluang, kita buka peluang untuk diorang ni selesa dengan pembohongan. Kita berharap pada mereka rasa aku tahu nak settle. Semua benda diorang rasa diorang boleh settle, diorang boleh selesaikan. Yang ni makhluk ni bergantung pada makhluk ni. Bos akan telefon bos. You, macam mana? Kita punya tu dah selesai, dah settle dah? Belum lagi tu. Nantilah. Okey. I dah struggle dah ni. You cepat sikit Tak ada you, I susah juga. Ya sama lah. I pun kalau tak ada you pun susah juga. Wah, boy. Sama-sama bergantung. Makhluk mengharap makhluk, makhluk mengharap makhluk. Dua-dua tak pernah ajak. Tak ada. Saya tak ada apa. Datuk kena minta pada Allah, bergantunglah pada Allah. Kita sama-samalah hari ni minta pada Allah. Kita ni kerja pun Allah bagi. Tanggungjawab ni pun Allah bagi. Amanah ni pun Allah bagi. Susah nak cakap benda tu. Banyak. Terima kasih Jamal Osman. Kami tahu perkampungan orang asli kena kerap pergi. Sebab diorang tak ada majlis ilmu macam dekat kita ni.
Kampung-kampung bandar-bandar macam Sabah tu, kan, pagi ada keluar kuliah subuh, kuliah maghrib, kan, setiap hari ada majlis ilmu. Diorang kat sana nak solat 5 waktu pun tercari-cari siapa nak jadi imam. Nak mengaji pun tercari-cari siapa yang nak jadi ustaz. Ni kita tengok ke? Kita tengok yang pergi buat usaha dakwah, yang pergi masuk hutan, yang pergi redah sana jalan kaki, kan, nak bantu agama. Kita yang sembang-sembang ni, Zul, kau pergilah jadi minta ustaz balik. Kau suruh aku, kau ada nak fikir nak buat? Kalau ada, ramai yang fikir, ramai yang buat serentak macam Al-Fadhil Ustaz Abilu buat. Masya Allah. Dia tunjuk tu nak ajak kita. Dia tunjuk tu bukan nak menunjuk-nunjuk, nak dapat pujian. Faham? Dia tunjuk tu, Allah bagi gerakkan tu, Allah yang gerakkan tu. Itu pengantaran Allah tu. Sebagai bicara Allah pada kita, pesanan Allah kepada kita. Allah tunjuk tu, ini kejayaan. Datang, jumpa manusia, bantu manusia, ajak manusia ingat pada Allah, berharap pada Allah. Kita punya kerja, bukan dia punya kerja seorang. Kita tak faham. Oh, Allah hantar semua ni untuk buat kerja yang sama je. Bergantung pada makhluk ni. Kita kena sedar apa yang berlaku tu, kena sedar. Itu peringatan untuk apa tu? Mesej tu untuk siapa? Untuk kita. Jangan untuk orang lain, untuk kita. Bos-bos kita dah tersasar ni. Siapa nak bantu kita? Jangan kita ikut jadi pembohong juga. Saya tag satu post. Saya post satu post, tag posting. Negara kita telah dijajah dengan agama lain. Agama pelik. Orang tanya apa masuk agama pelik tu? Yalah, bergantung pada makhluk pelik. Agama kita hari ni bergantung pada makhluk, bukan agama kita hari ni bergantung pada Allah. Usaha ikhtiar kita bukan ikhtiar kepada Allah, ikhtiar kepada makhluk. Tu agama pelik. Kalau saya cakap, oh tunggu dia ni kadang dah syok sendiri. Fikirlah hari ni sampai bila? Syok, kita nak syok sendiri sampai bila? Korang syok sendiri sampai bila? Sama-sama syok sendiri. Biar je. Syok sendiri. Layan sendiri. Masing-masing kena syok sendiri, kena seksa besok dalam kubur. Syok sendiri kena seksa kat padang mahsyar. Syok sendiri kena seksa dalam neraka. Syok sendiri. Hari ni bos kita kena bakar ke, kita boleh tolong lagi nak padamkan api dia. Kan? Dia pakai cantik-cantik, pakai coat, pakai tie, apa semua. Kan? Tiba-tiba terbakar. Bos kita terbakar tu. Cepat-cepat ambil kain basah ke apa ke. Oh, padamkan api. Oh, selamat bos. Oh, kalau tak ada bos saya pening bos. Saya ni dah lah 20 tahun dengan bos kerja ni. Kalau tuan terbakar tadi hangus. Aduh. Masa tu kita boleh selamatkan bos kita dan kita boleh cakap benda tu depan bos kita. Dekat neraka nanti, kat padang mahsyar nanti, seksa bos kita. Saya tak boleh tolong bos. Depan mata bos, kita tak apa. Bos kita dah tolong kita ni. Bagi bonus, bagi kereta, bagi apa semua. Bos kata kau tolong aku Tolong cover projek ni. Baik bos. Kau tahu kan projek ni macam mana? Baik bos, tak ada hal lah bos. Saya pun nak pay makan juga bos. Tak ada bos, saya pun showroomis. Ni bos kita yang kita macam ni. Besok dekat neraka, dekat padang mahsyar besok. Tak boleh lah nak tolong. Terbakar lah, kau lah. Aku tak boleh lah buat apa dah. Melainkan kita dah masuk syurga. Kita jadi ahli syurga. Allah bagi tahu setiap permintaan ahli syurga insya-Allah Allah akan tunaikan. Masa tu bolehlah kita tunaikan. Minta, ya Allah, bos aku ni dekat dunia tu hari baik, banyak bagi aku. Aku masuk syurga, bos aku tak ada. InsyaAllah Allah perkenankan pergi cari bos kita dekat neraka. Tapi kalau kita pun masuk sekali dengan dia, kita ikut tu. Ikut bos kita. Sejengkal demi sejengkal. Kalau bos kita tak betul tu, sejengkal demi sejengkal kita ikut. Ni amalan dah terbiasa kita ni daripada dulu ni. Daripada aku kecil lagi mengharap kepada makhluk ni.
Ampu, puji makhluk. Puji tu tak kena cara. Banyak sangat berlaku. Nampak sangat hari ni. Sebab makhluk macam benda-benda berlaku. Benda-benda yang tak berfaedah. Benda-benda yang merugikan sampai lagi banyak rugi. Allah bagi lagi banyak rugi. Bergantung kepada makhluk, Allah bukan bagi banyak untung, banyak rugi hari ni. Orang buat pilihan raya itu bergantung pada makhluk punya pasal tu. Takut ni kawasan ni kalau makhluk lain ambil, jahanam tempat ni. Siapa nak bangun ni, habis ni. Pengikut ni kan, kita punya yang usaha ni hancur nanti. Kalau kita tak pegang kuasa dekat situ. Pegang kuasa tak dengar tu. Ayat-ayat tu. Ayat-ayat yang boleh menjauhkan kita kepada perkataan ni, percakapan ni dah jadi biasa. Percakapan golongan pembohongan ni dah biasa. Dia cakap dusta ni senang. Perkataan dusta ni senang keluar macam air. Tak sedar. Last, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Nak selamatkan kuasa, nak selamatkan kepentingan, siapa yang rugi? Semua hari ni rugi. Nampak? Allah tunjuk pada kita, kamu bergantung kepada makhluk, tengoklah sejauh mana kamu berjaya. Teruskan. Kamu teruskan bergantung pada makhluk. Makhluk boleh settlekan. Aku mana boleh. Kau tengok je lah. Kau nak apa aku bagi. Kau nak, nak ni. Okey, ambil. Nak apa? Hammer. Ambil hammer. Nak apa? Gergaji lagi. Gergaji. Nak apa lagi? Paku. Nak buat apa lagi? Buat bagi. Allah tak pandu. Allah tak guide kita. Tunjukkanlah kami jalan-jalan yang engkau redai. Allah tak bagi. Allah tak bagi. Ini banyak berlaku ni. Dah berapa lama dah. Kita dah jadi terbiasa. Kita terbiasa. Sikit-sikit makhluk. Sikit-sikit makhluk. Tak duduk dengan makhluk tu. Alah, macam mana ni? Ilmu pun, ilmu kau tinggi lah. Aku ikut kau, ilmu kau lah. Baguslah. Makhluk. Semua makhluk. Dah banyak sangat dah makhluk dalam hati kita ni. Kata, hari ni kita kena minta balik, perbetulkan. Kalau rasa tak mampu, berhenti kerja. Ini cara yang terbaik. Biar ramai yang tak ikut, kan? Tak ikut bos ni, tak ikut dia ni. Untuk apa? Nak selamatkan dia. Sayangkan dia. Aku tak ikut kau lah. Kalau kau degil juga dengan cara kau, aku tak ikut kau. Kau bergeraklah seorang-seorang. Yang ni pun bergerak seorang-seorang. Akhirnya dia orang minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan Allah lah, kita cakap. Ini zaman untuk sedarkan ni semua orang. Bukan dia orang nak sedarkan rakyat, rakyat juga nak kena sedarkan dia orang. Ni dia orang je nak duduk menyedarkan rakyat. Dia orang yang menyedarkan rakyat. Dia orang sedarkan kita. Dia orang yang membantu kita. Ini benda yang selalu disuarakan. Sebenarnya kita juga kena bantu dia orang. Bukan bantu follow ikut je. Benda tidak benar pun kita kata benar. Kita juga terlibat dalam pembohongan. Ini ramai juga yang tulis komen-komen boleh cakap kan. Tak faham. Marah. Sebab apa? Dia dah baik dengan aku. Dia buat benda betul lah. Walaupun kita tahu benda tu tak betul. Tak payah bohong lah. Wallahi. Kita tahu. Kadang-kadang kita tahu benda tu tak betul. Pembohongan. Kita sanggup tipu diri kita. Kita sanggup tipu semua orang. Kita sanggup tipu Allah. Kata benda tu betul. Ni yang berlaku ni. Berapa lama dah. Sampai ke hari ni Allah hadirkan hujan. Masih lagi tak sedar. Kita tak sedar. Sama-sama tak sedar. Lagi apa Allah bagi? Lagi banyak hujan Allah bagi. Allah bagi lagi banyak. Bertiba-tiba hujan.
Allah tak pandu kita. Tak ada siapa nak guide. Harap pada makhluk guide. Makhluk pun tak betul. Makhluk pun lemah. Tak ada kuasa. Tak ada upaya. Nak guide apa? Apa yang manusia guide untuk kita hari ni? Apa yang makhluk guide, pandu kita hari ni? Boleh tengok. Mintalah pada Allah. Buatlah kerana Allah. Allah pandu kita jalan cantiknya. Tak yakin. Yakin dengan makhluk. Yakin dengan makhluk yang bagi makan. Yakin dengan makhluk yang bagi rezeki. Yakin dengan makhluk yang bagi masa depan. Yakin dengan makhluk yang bagi kesenangan. Yakin dengan makhluk yang bagi kebaikan. Habis Ini banyak ni. Banyak. Terlalu banyak, terlalu ramai. Ni yang merisaukan kita ni. Risau, babe. Tak tahulah tuan-tuan tak risau. Tuan-tuan selesa kot. Macam mana ni perasaan kita ni? Tak ada perasaan ke? Tak ada rasa kasih sayang ke? Kalau tak ada risau. Saya cakap terus terang. Hari ni Allah tunjukkan satu-satu. Allah ceritakan pada kita. Allah ceritakan pada kita. Tapi kita ni biol. Kalau kita ni letak Allah cerita pada kita, kita faham lah. Tapi kita ni biol. Allah ceritakan kita, kan? Tapi kita tak faham. Sebab kita letak makhluk. Kita dengar cakap makhluk lagi. Apa yang Allah gambarkan, ceritakan pada kita, kita tak faham. Yang makhluk gambarkan kepada kita tu baru kita faham betul. Cakap you betul lah. I mula-mula nak percaya dengan tak percaya je cakap you ni. Tapi lama-lama you cakap. Oh, I yakin lah you punya cakap betul. Macam tu. I follow you. I ingat benda ni mula-mula salah. Tapi bila dia cakap tu kan, I mula-mula ingat benda ni salah. Tapi you dah cakap ni. Tak salah lah, betul lah. Padahal memang benda tu salah. Harap pada makhluk tu. Dia tak ada pembicaraan. Kita cuba minta pada Allah. Bermunajat ramai-ramai. Minta Allah berikan petunjukan. Allah tunjukkan kita. Allah beri petunjuk. Tenang tegang, babe. Kecoh. Nampak? Dalam keadaan yang rakyat masih lagi ibadah, masih lagi dalam keadaan tak baik apa semua. Kecoh nak buat pilihan raya. Lepas tu sampai sekarang duk salahkan orang. You lah itu hari. I cakap jangan buat. You nak buat. Sekarang I yang terkena. You yang beria-ria nak buat pilihan raya. I yang terkena. I yang nak kena tanggung sekarang. Dah salah. Yang ni salah. Yang ni salah. Yang sini salah. I menyesal ambil you lah. I menyesal tukarkan baju you. Salah. Dah bergaduh. Apa. Tak ada, bukan nak mengajak. Jom ramai-ramai, kita dah tak ada apa ni, minta pada Allah. Kan? Kita bukan siapa-siapa ni. Tak ada apa dah. Minta pada Allah, cari jalan penyelesaian. Ini tak, cari jalan pun. Usaha tu betul dah. Usaha tu Allah minta. Allah minta kita usaha. Allah benci kepada manusia yang bodoh, pemalas, yang tak mau usaha. Kita usaha ni, tengah usaha. Tapi usaha kita tak betul. Allah bagi dah usaha kita. Allah bagi. Kau nak apa? Nak apa? Lagi? Apa lagi kau nak? Apa lagi? Allah mengizinkan. Apa lagi? Tapi Allah tak pandang pun usaha kita. Allah bagi, Allah ibarat macam tu. Allah bagi. Kau nak apa lagi? Ahmad? Ambil. Ada lagi? Minta. Ambil. Tapi Allah tak pandang usaha tu. Hari ni faham? Allah tak pandang usaha tu. Kita nak Allah pandu kita. Allah guide kita. Dia Rabb. Ni datang daripada siapa? Datang daripada mana? Kopi-kopi ke apa semua ni datang daripada mana? Datang daripada Allah. Minta daripada siapa? Nak selesaikan ni dulu. Utiar kepada siapa dulu? Utiarlah pada Allah. Nak keluar hadis dulu. Nak keluarkan hadis banyak-banyak ni. Nak kena keluarkan sabdaan Nabi banyak-banyak bagi faham apa ni.
ayat-ayat Quran yang ada hari ni untuk kita ikhtiar dulu pada Allah ni. Kena keluar balik ramai-ramai. Banyak. Dalam surah Al-Baqarah pun banyak menceritakan datang kepada aku dulu. Nak minta apa bantuan, datang kepada aku dulu. Salah hari ni, salah kita banyak. Salah saya, salah kita hari ni. Kan? Letak makhluk lebih daripada segala-galanya. Kita pendusta sebenarnya, tak lupa. Kita duk cakap orang penipu-penipu, pembohong. Kita pembohong yang besar juga. Satu manusia yang boleh bagi kita kelebihan, kita rasa wow, you hebat. Mai Sidok. I lama tak jumpa you lah. How are you? Oh, you sihat Okey. Macam mana semua okey Oh, kawan tu baru gerah. Alah, sembang lebih. Apa pun tak dapat. Janji tu hari nak bagi, tapi bagi banyak ni. Sama-samalah ini insya-Allah. Kan? Allah Maha berkuasa, makhluk langsung tak ada kuasa. Jangan letak makhluk dalam hati. Kita belajar ini, wang banyak sangat dah makhluk dalam hati ni. Sikit-sikit makhluk, sikit-sikit makhluk, sikit-sikit makhluk. Seorang ayah yang beriman pun tak dapat nak mewarisi iman daripada anak-anak dia. Sikit-sikit makhluk, sikit-sikit makhluk, sikit-sikit makhluk. Apa-apa makhluk. Aku tak bosan ke? Fikir balik, tak bosan ke? Dia banyak benci dengan makhluk tu. Sebab makhluk lemah. Apa makhluk boleh tolong? Tu tanya yang kita hari ni duk kata follow tu, dia orang apa yang dia orang boleh buat? Apa yang dia orang boleh buat untuk kita? Dulu kita boleh hidup okey. Kita boleh duduk senang, mewah. Minta pada makhluk yang kita duk mengharap tu, you boleh tak bagi I kesenangan balik macam dulu? I punya kesenangan 2019 dah hilang lah. I punya kesenangan 2018, 2019 dah senang lah. Dah best lah cantik. Ni dah hilang habis dah. Setahun hilang dah. You boleh bagi balik tak kat I? Tanya dia. Tak boleh. Dia tak boleh bagi balik pun. Dia tak boleh bagi balik kesenangan dan kebebasan yang macam mana kita dapat dulu. Siapa yang boleh bagi balik? Allah. Janganlah, cukuplah. Saya mengajak, saya menasihat diri saya mengajak diri saya untuk semua. Tidak ada lagi pergantungan kita kepada makhluk. Ini tanda sayang kita kepada makhluk. Tanda sayang kita kepada makhluk, tidak meletakkan harapan, tidak meletakkan makhluk di dalam hati. Itu tanda sayang kita kepada makhluk. Tanda sayang kita kepada makhluk, letak Allah di dalam hati. Sebab Allah yang maha mentadbir, mengurus seluruh kehidupan. Bukan kita. Kalau kita letak makhluk dalam hati, kita boleh ke mentadbir, menguruskan makhluk tu yang dalam hati tu? Tak boleh. Kita nak letak Allah dalam hati supaya Allah boleh pandu kita, pandu semua kehidupan ni. Dalam hati kita ada Allah. Allah pandang perbuatan kita, bukan kita punya perbuatan tu Allah toleh. Allah campak apa kita nak. Apa lagi Zul kau nak? Apa lagi? Tapi Allah tak pandang perbuatan. Kita nak Allah pandang. Apa dia Zul? Ambil. Apa lagi kau nak buat? Ambil. Tak ada upaya kita. Kita hari ni kena ubah corak pemikiran kita. Dekat mana kita nak bergantung, kat mana kita nak mengharap, kat mana kita nak mengadu, kat mana kita nak meminta ni. Minta sedekah. Duk minta sedekah ni. Rajin sangat minta sedekah dengan makhluk. Minta semua ni dengan Allah. Usaha ikhtiar dengan Allah. Ni Allah ceritakan hari ni. Kalau kita masih lagi bela bodoh tu, maknanya kita ada makhluk banyak lagi dalam hati ya. Masih kalau tak boleh fikir, apalah kau ni cakap Zul, apalah kau ni merapu lah ni, alim sangat ke kau ni? Apa kau ni? Maknanya makhluk masih banyak dalam hati. Tapi kalau kita letak Allah dalam hati,
setiap percakapan nak mengajak manusia untuk jadi lebih baik, lebih berkualiti di sisi Allah SWT tu kita nampak. Banyak ini ibadah-ibadah yang baik, ibadah-ibadah yang boleh bagi kita jadi manusia yang berkualiti tau. Bukan dengan dunia, bukan dengan duduk kemewahan tu berkualiti. Hari ni yang duk kejar tu, yang duk kejar-kejar tu ada kualiti tak hari ni? Orang nampak berapa ramai manusia susah hari ni. Ada tak cara kehidupan tu, kualiti tu dapat bagi, dapat bantu? Berapa ramai hari ni anak yang masih lagi tak dapat minum susu. Berapa ramai hari ni lagi tak makan nasi berapa hari dah. Berapa ramai hari ni anak umur tak sampai setahun minum air sirap. Ada tak kesenangan tu yang kita duk kejar tu, duk pulun tu, duk megah-megah tu boleh bantu ni? Tak ada. Tak ada. Allah, bila kita letak makhluk dalam hati, kita tak boleh terima lah. Orang cakap benda benar pun kita tak boleh terima. Yang bohong kita boleh terima. Sebab makhluk dalam hati. Buang lah. Sejahil-jahil kita pun buang lah makhluk dalam hati. Allah pandang manusia tu bukan pada ilmu, tapi pada hatinya. Sebab ilmu tu Allah punya. Allah tak pandang pada ilmu. Allah pandang macam mana manusia tu bawa hati dia, letak apa yang dalam hati. Dan Allah akan bagi kebijaksanaan, Allah akan pandu, Allah akan jadi macam-macam benda yang luar biasa kebaikan Allah akan bagi bila Allah ada dalam hati. Cukup. Tukar ini, tukar life style kita, cara pemikiran kita, bukan bergantung kepada makhluk. Kita sayang pada makhluk, kalau dia tak betul, dia bawa dia banyak pembohongan, pendustaan, kita bawa diri kita jauh daripada dia. Kalau kita tak mampu nak nasihat, nak mengajak dia patah balik kepada Allah, kita tinggal dia. Itu cara dia. Sayangi makhluk kerana Allah, bencikan makhluk pun kerana Allah. Semua kerana Allah. Ini lain, sayang makhluk kerana dunia, bencikan makhluk kerana dunia. Apa yang saya cakap ni fakta lah, bukan cerita lah, fakta. Benda yang betul. Bukan jauh pun berlaku, depan mata kita je. Jadi insyaAllah sama-samalah. Perkongsian ni bukan apa, untuk menyedarkan diri saya juga, untuk tidak beria-ria, bersusah payah, bersungguh-sungguh mengharap kepada makhluk. Itu susah payah ini. Daripada boleh jaga solat sampai tak solat pun ada, sebab nak beria-ria jaga makhluk. Sampai satu dunia yang kita tak pernah lalui, terpaksa kita lalui, walaupun kita tak suka, sebab nak jaga makhluk. InsyaAllah kita belajar-belajarlah belajar untuk mengubah diri kita. Itu ubah diri kita untuk kita nak dapatkan kebaikan orang lain juga, nak orang lain jadi baik. Cukuplah. Kalau tempat kerja kita rasa aku tak mampulah, yakinlah rezeki kita bukan makhluk yang bagi. Ya, yakin rezeki kita bukan makhluk yang bagi. Janji ikhtiar, usaha untuk cari rezeki yang halal. Pasti ada rezeki. Ulat dalam batu pun ada rezeki. Burung yang pagi nak keluar daripada sarang tu pun Allah dah tetapkan rezeki dia satu hari tu. Burung bukan dia tahu rezeki dia besok, dia bangun dia celik yang mata, daripada dahan dia terbang. Dah adalah rezeki burung tu. InsyaAllah usaha untuk buang makhluk dalam hati. Buang makhluk dalam hati, usaha masukkan kebesaran Allah dalam hati. Perbanyakkan zikir. Keluarkan makhluk. Banyak sangat ni makhluk dalam hati ni. Banyak sangat. Keluarlah. Walaupun tak ada makhluk dalam hati, tetapi kita ada Allah.
Dengan adanya Allah, Allah boleh jaga makhluk yang kita sayang. Ini dengan usaha hari ni pun kita susah nak letak Allah dalam hati. Usaha hari ni nak selesaikan masalah ni, usaha nak selesaikan ikhtiar hari ni pun, ada tak kita usaha betul-betul sungguh-sungguh letak Allah dalam hati? Tawakal saja, tapi tak cukup, babe. Tak cukup. Apa ni? Oh, dapur. Buka. Sebab nanti nak hantar balik kat customer. Itu portable. InsyaAllah sama-sama lah saya berpesan kepada diri saya, kita semua sekarang ni masa dah tak cukup dah. Tak kisahlah. Ada orang jangka kiamat ni lambat lagi. Ada yang jangka Dajjal ni nak keluar lambat lagi, puluhan tahun lagi. Tak kisahlah berapa lama lagi dia nak, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun ke apa. Tapi kena ubah daripada sekarang lah. Allah bagi peluang ni untuk kita ubah sini daripada sekarang. Untuk buang makhluk dalam hati yang dah banyak simpan daripada zaman belum merdeka lagi sampai sekarang ini. Dah jadi satu benda biasa. Sikit-sikit harap pada makhluk. Makhluk tak dapat tunaikan, benci pula. Mengharap pada Allah, usaha-usaha walaupun tak dapat apa yang kita nak, kita hajatkan, tetapi cinta kita kepada Allah makin meningkat. Tapi mengharap kepada makhluk tak tunaikan, bukan kecintaan meningkat, kebencian yang meningkat. Nampak beza? InsyaAllah sama-sama kita usaha banyakkan zikir lah, banyakkan zikir untuk letakkan Allah. Allah. Kita kena mulakan. Kita nak ubah kerajaan bukan dengan follow je. Rasa rezeki kita, kebahagiaan kita, kejayaan kita, masa depan kita pada diorang. Jangan letak macam tu. Allah tak pandang, babe. Allah tak pandang. Sisa je jadi. Jadi sisa, jadi sia-sia. Biarlah kita kaya, kita senang, Allah pandang. Biarlah kita ada kuasa, Allah pandang. InsyaAllah. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.